Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat kita hidupkan solat berjemaah Isyak. Seterusnya kita dapat solat tarawih yang tidak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menifatkan Ramadan itu bulan Al-Quran. Itu sebabnya Allah sebut juga dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan para ulama mentafsirkan atau menjelaskan bahawa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Uniknya, orang baca Quran, khatam Quran, bersungguh-sungguhnya mereka hanya bulan Ramadan. Itu sebabnya Dr. Yusuf Al-Qardawi kata apa? Apabila kamu buat suatu perkara itu kerana Ramadan, bukan kerana Allah, kamu akan jadi apa? Ramadaniyu, golongan yang hanya mengejar Ramadan saja. Tapi lepas Ramadan dia tak baca Quran. Lepas Ramadan dia tak lagi ulangkan Al-Quran, tidak lagi menghafaz Al-Quran. Jadi itu adalah golongan yang hanya mengejar bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, walau bagaimanapun kita tak nafi Ramadan itu dia menggalakkan kita untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Cuma pada malam ini saya nak kongsi 5 nasihat daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Daripada Al-Quran itu kita akan belajar banyak perkara. Antaranya, pertama, idza 'asha an-nasu fi jawwin min at-tashji' yata'allamu as-siqata bin nafsi. Apabila seorang itu hidup dalam suasana mendorong untuk melakukan kebaikan, maka mereka akan ada satu sifat dinamakan sifat yakin diri. Tuan-tuan, ini yang berlaku bila kita masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan perasan tak? Bila habis saja tarawih, habis saja tazkirah ringkas, orang akan buat halaqah. Dia panggil halaqah Al-Quran. Halaqah, dia buat guru Quran untuk tadarus ataupun untuk khatamkan Al-Quran. Tuan-tuan, yang masuk dalam guru itu bukanlah semua orang yang baca Quran sedap, betul tak? Betul ke sini memang semua sedap, tuan-tuan? Tak ada. Itu sebabnya makin sikit dulu mula-mula buka awal-awal grup tu, 20, 30 orang. Ni dah masuk hari dekat yang dekat 15 ni, dah makin tinggal 10 orang. Mana 20 lagi mati syahid. Tak ada sebab apa dia begitu? Sebab dia yang tinggal tu adalah orang yang mempunyai keyakinan diri. Kenapa dia ada yakin diri? Tuan-tuan, masa kita buat halaqah ataupun tadarus Al-Quran, kita kena faham tadarus Quran ni bukannya belajar tajwid. Tu ramai ustaz-ustaz tegur. Dia kata bila kita buat tadarus, nak habiskan Quran, nak khatamkan Quran, jangan kita ajar orang tajwid masa tadarus. Ini tak, orang tu salah lah, dua harakat jadi 3. Allah malah dia. Dah jadi ustaz top semua. Tak boleh lah macam tu. Dia masa orang buat halaqah, kalau baca salah sikit-sikit tu tak ada masalah, tuan-tuan. Sikit-sikit lah. Kalau dia baca panjang pendek lagi sikit kan, saya qulus sufaha, dia punya bahat lah, dia punya apa, dia punya baris jatuh lagi, tuan-tuan, jauh lagi tu. Tapi dia tidak membawa kepada khata' fasih, dia tak bawa kepada kesalahan yang teruk. Jatuh huruf ke, jatuh baris ke, ataupun jatuh kalimat, perkataan-perkataan, atau ubah terus. Itu tak boleh lah. Itu memang kena betulkan. Macam contohlah, Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf, dia Ain Sin Qaf. Kalau orang tu, orang jangan baca. Dia memang, orang kita ni memang dia baca Quran, cuma kadang-kadang dia baca ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu. Dah tahu lah, orang kita ni kalau dia amalkan, macam orang perempuan kalau mengandung, dia akan baca surah Yusuf. Kenapa baca surah Yusuf? Nak bagi handsome macam anak, macam Nabi Yusuf. Itu yang dia tahu timur keluar-keluar gelap marah dia. Baca surah Yusuf pun tak jadi juga. Tak ada kaitan. Kita, dia jadi anak ni putih atau hitam, dia tengok mak pak kita.
keturunan kita, kan? Ke situ pula pergi dia. Baca surah Maryam, kita baca surah Maryam. Oh, baca surah Maryam ni sebab nak bagi mudah beranak. Tak apalah, bacalah, tak ada masalah. Dengan ayat Quran itu boleh menyebabkan mudah beranak. Mungkin kita tak tahu. Tapi yang tak tahannya, orang suruh baca surah Al-Baqarah, surah lembu, tak nak dia. Dia kata nanti anak jadi lembu. Apa kaitan pula situ? Tuan-tuan, kita ni baca surah-surah tertentu, padahal Quran ni suruh dibaca dia habis semua. Tuan-tuan, apa yang perlu kita faham? Macam Ain Sin Qaf itu, kalau orang dia tak biasa baca, dia akan baca mudah. Saqo dia baca dia. Kalau saqo teguh, minta maaf bang, salah ni bang, dia tak boleh baca macam tu, lari sangat. Ain Sin Qaf. Waktu tu boleh tegur lah, agar orang tu dia tak teruk dengan salah dia. Tapi setakat salah sikit-sikit tak ada masalah. Boleh sampai kat surah Al-Qalam, Nun kan, Nun. Kan Nun seketul Nun kat situ. Dia bukan Nun waw, ada Nun seketul. Dia baca Nun. Kita pula terkejut, tak boleh baca panjang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tegurlah. Kalau benda tu khata' fadhil, barulah orang tu ada semangat dia nak khatamkan Quran. Ini baru orang tu nak masuk dia satu, kita dah balun dan tuan-tuan, tu yang akhir dah tak datang ni. Ini semua ni orang-orang hebat, semua ni aku mari baca kat rumah. Bila baca kat rumah tak ada, tak ada. Baca kat rumah dia kira ke laut lagi kalau tak ada keyakinan diri. Kecuali kita disiplin. Lepas subuh 1 jam memang time baca Quran. Lepas tu lepas maghrib, lepas buka puasa kita ada masa sikit untuk tunggu waktu solat tarawih, kita baca Quran. Itu baguslah, tidak ada masalah kalau kita konsisten macam tu. Cuma tuan-tuan dan puan, kita akan belajar daripada tekanan ataupun daripada dorongan-dorongan kawan-kawan menyebabkan kita jadi semangat untuk mendalami dan membaca Al-Quran. Yang paling menarik sekali, yang ta'allamu thiqatan bin nafsi, dia akan ada semangat untuk dia ada keyakinan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Suasana. Sama juga macam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Quran diajar, Ramadan itu bulan Quran. Apabila bulan Ramadan ni semua orang berbusu-busu nak buat amal ibadah. Sebab apa? Sebab kiri kanan semua bukan Jumaat. Sama budak macam hari Jumaat. Hari Jumaat tuan-tuan, tengok penuh masjid orang datang sembahyang solat Jumaat. Bila tanya balik, kau ni aku pelik betul. Ada kawan-kawan dia cerita lah, dia kata pelik betul kau ni. Kalau hari biasa, subuh tak nak sembahyang pun, asar tak sembahyang, subuh kadang-kadang. Kita buat kajian tuan-tuan, saya buat kajian dengan Prof Kam, Prof Khairul Mastuk, dah pencen pun. Masa PKP, tuan-tuan ingat masa PKP semua orang datang masjid. Masa tu tuan-tuan, imam kena penampar tu biasa, cuma tak report polis je, sebab tak boleh masuk masjid. Mufti muncul tak ada. Kalau mufti ada, teruk mufti kena pukul, sebab tak boleh hantar masjid. Tapi tuan-tuan, kita pun buatlah kajian masa tu. Saya buat hantar survey lebih kurang 8,000 survey. Di Sembah Kelang saja ni, tak masuk negeri lain, hanya Lembah Kelang saja. Kita ambil yang Lembah Kelang, yang jawab 15,000 lebih, kita tak ambil saya daripada Lembah Kelang, Selangor dan wilayah. Dapatlah 8,000. Daripada 8,000 tu, kita buatlah soalan-soalan. Masa tu orang senang jawab tu lah, sebab tak ada buat kerja apa. PKP, duduk kat rumah apa semua kan. Jadi ada yang buat kerja di rumah, dia jawab tu senang soalan. Dapat data banyak lah. Tuan-tuan, masa kita tanya soalan kan, rindu tak datang masjid? Semua orang rindu. Suatu rindu. Lepas tu dalam ramai-ramai tu kita akan tanya, antara soalan juga kita akan tanya, dalam bab solat kita akan tanya kekerapan solat berjemaah. Kekerapan solat berjemaah adalah daripada data dia. Kekerapan boleh dapat lebih kurang, kalau selain PKP dapatlah lebih kurang dalam 30% gitu. Yang bestnya, yang sembahyang 5 waktu penuh. 5 waktu penuh, maknanya sembahyang 5 waktu, tidak ada yang tinggal. Tik 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 tik, 5 waktu penuh.
Daripada 7,000, saya ambil 7,000 lah, 1,000 tu kita letak kata macam rosak lah, apa nama jawapan rosak. Daripada 7,000 tu tuan-tuan, tuan-tuan rasa berapa peratus yang sembahyang cukup 5 waktu? Berapa? Berapa? 5%. Tengok, tak payah buat kajian, tak boleh jawab. Tuan-tuan bayangkan daripada 7,000 yang sembahyang 100% 5 waktu penuh, 5%. Tapi bersemangat masa PKP nak datang masjid. Kita banggalah dengan harapan kita masa tu buat kajian, kata dengan saya sampai ke bentang ke menteri tu. Saya tim saya pergi bentang ke menteri biar buka masjid. Sebab orang dah dapat keinsafan ni. Dengan PKP ni nampak gayanya, hampir semua nak datang masjid. Jadi kalau kita tutup, kita rugi besar. Takut nanti orang tak datang. Tuan-tuan, betul kan? Bila buka, alhamdulillah tak ada orang juga. Dia balik pada pengayasan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak ada semangat, dia tidak ada environment ke arah itu. Kenapa pergi negara Arab, dia orang datang ke masjid? Tuan-tuan tengok orang Arab, orang Pakistan, kita malu tau dengan orang Bangladesh, orang India. Mereka ni solat berjemaah hampir kepada wajib bagi dia orang. Selagi ada ruang datang solat berjemaah, dia akan datang masjid. Cuba tuan-tuan perasan, kalau pergi ke kawasan yang ada orang Arab, mesti datang solat berjemaah. Orang Arab penuh orang Arab, orang Yaman, orang daripada Sudan. Mereka ini membiasakan solat berjemaah. Tuan-tuan pergi ke masjid, ke Mekah. Mekah tuan-tuan duduk kat Mekah, memanglah orang sembahyang berjemaah semua situ. Tuan-tuan keluar, saya pergi mesyuarat kat Riyadh. Uish, tuan-tuan saya ingatkan tak ramai, penuh masjid. Sebab apa? Sebab mereka membudayakan solat berjemaah. Nakal-nakal juga, tapi solat berjemaah dia orang datang ke masjid. Sebab apa? Sebab hidup mereka dalam suasana masjid, semua betul. Macam contoh tadi saya bagi contoh, Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang, tapi Jumaat datang sembahyang. Bila tanya, kenapa kau datang masjid? Kau pun Zuhur tak sembahyang, tapi Jumaat kau datang. Tak boleh kalau semua orang sembahyang, malu aku tak sembahyang. Nampak tak? Ini kenapa? Sebab dia ada pendorong ke arah untuk buat baik. Tak apalah biar dia datang. Mana tahu disebabkan salah satu Jumaat yang dia datang, dengar khutbah, menyebabkan orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah milik Allah. Jadi jangan kita harap. Nampak tak? Jadi sebab yang kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Quran sebenarnya mengajar kita untuk mendorong orang untuk buat baik. Apa? Kita ajar dia agar dia ada perasaan nak datang dan nak datang lagi. Itu yang pertama. Tengok macam contoh di masjid. Imam ni dalam ni kita tarawih yang berapa dah? 14 kan? Berapa? 14 dari 14 tarawih dulu kan. Ini masjid yang kedua Ustaz. Yang saya dengar bacaan ni sedap. Sedap betul. Sedap, cuma panjang sikit. Yang pertama saya pergi, sedap satu ayat ni. Tapi orang penuh masjid tu. Sebab apa? Cuma satu ayat. Tak kisahlah, itu politik masjid masing-masing. Dia tarik orang datang. Suara sedap, dulu sedap, ini sedap. Jadi sedap, panjang, sedap, puas hati macam. Dengar puas, ush. Apa ya? Bau. Sebab saya menghayati ayat dia macam tu. Alah, rukuk tak? Saya terasa rukuk tak? Tapi tuan-tuan buat, kenapa kita ambil imam yang macam ni? Sebab sebab ini salah satu penarik untuk orang datang solat. Tak apalah, dia panjang sikit tak apa. Sebab zaman sekarang ni tak macam dulu. Zaman saya belajar dulu, zaman-zaman kecil-kecil jadi imam, sejus. Masjid mereka sejus. Saya antara yang dibayar, adik-adik saya dibayar. Sebulan duduk kat masjid tu, dibayar RM4,000 baca satu juz, satu malam. Orang ada ke tak ada, hantar, yang penting semayang. Dulu, sekarang tak boleh. Sekarang baca sejus, tinggal satu imam, satu bilal. Tak boleh tuan-tuan. Dia lain tuan-tuan. Budaya di zaman tak berubah. Zaman dulu kita tak tekanan sangat. Minyak murah, makan murah, apa semua murah. Sekarang ni pagi kerja kerajaan, malam buat part time, buat grab lah. Jadi orang terpaksa fikir banyak benda tuan. Itu kita kena faham situasi keadaan semasa. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada Quran juga, idza 'asha an-nasu fi jawwin min at-tahammul yata'allamu as-sabar. Daripada Quran banyak kita belajar kesabaran. Sebab apa? Sebab Islam, Al-Quran dia mengajar kita untuk sentiasa belajar untuk sabar dengan
dugaan dan ujian yang Allah bagi. Itu yang Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap orang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, dekat atas muka bumi ni, kita ni siapa yang tak ada diuji? Siapa? Tak ada. Semua orang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hebat macam mana pun, kita kaya akan diuji, kita miskin akan diuji, kita pangkat besar akan diuji, tak ada pangkat akan diuji, semua orang akan diuji. Tuan-tuan, sebenarnya ujian tu Allah nak tengok sejauh mana kau sabar. Bila kau pangkat besar, Allah nak tengok macam mana kau menghadapi pangkat itu dengan amanah. Allah Rabbi, itu bukan benda yang mudah, tuan-tuan. Itu sebabnya bila manusia ni hidup dalam suasana tahammul, tahammul ni dia merasa menanggung beban. Orang Ramadan dia menanggung beban. Nak baca Quran menanggung beban. Bukan senang nak baca Quran. Percayalah cakap saya, kalau tuan-tuan baca betul-betul, nak kena betulkan tajwid, bacaan kena cantik, beban. Nak kena belajar lagi, beban. Tapi tuan-tuan, dengan beban itu kamu akan belajar sesuatu. Sabar. Mengajar Quran bukan senang. Bukan senang, tuan-tuan. Saya mengajar Quran berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Masa buat masters, pendapatan bayar ambil masters daripada mengajar Quran, tuan-tuan. Mengajar Quran. Oh, tuan-tuan, kena sabar banyak. Tanya tak ustaz-ustaz mengajar Quran. Saya dekat universiti tu, saya kena jaga 700 orang pelajar. Kena keluar daripada universiti, fakulti tu. Maknanya setiap tahun 700 orang tu mesti dapat tempat latihan amali industri. Dia panggil latihan amali. Dia kena bekerja. Lepas habis belajar, dia kena kerja 7 tahun, 700 orang. Setiap tahun fakulti Bina Islam. Daripada 700 tu nak jumpa yang belajar Al-Quran, tak ramai. Saya rasa tak sampai 2%. Hanya daripada pengajian Al-Quran Sunnah, tuan-tuan, daripada pusat Quran Sunnah. Pusat Sunnah ni maksudnya belajar Quran, ada tahfiz Quran, dalam tu ada tafsir, ulum tafsir. Tanya, kau tak kerja? Tak kerja. Kenapa tak kerja? Pergilah belajar Quran. Oh, tak nak ustaz. Baik saya jual kuih raya daripada belajar Quran. Saya kata kenapa? Oh, dia kata ustaz, nak berdepan dengan manusia ni payah ustaz. Mengajar anak dia tak boleh baca, kita marah, mak marah balik. Ini dugaan ustaz-ustaz sekarang ni. Cikgu-cikgu sama kat sekolah-sekolah tak boleh pukul lah, pukul je mahkamah. Daripada kan lantak kau lah tak jadi manusia ke, jadi guru lantak kau. Sampai cikgu pun dah malah nak layan. Sebab apa? Nak marah tak boleh. Zaman dulu setiap cikgu masuk perubatan, saya pun banyak perubatan kena tu jadi manusia tu. Sekarang tak boleh. Sekarang kau marah, dia mak marah balik. Macam contoh anak murid saya semua, dia mengajar dekat satu kawasan. Kawasan ni memang kawasan elit. Anak kepada hakim, tapi tak boleh tahu hakim mana. Tadi kan tuan-tuan cari lah hakim. Bapak tak ada pun, bapak sibuk. Yang ada mak dia. Rumah dia tuan, sama-sama masjid ni. Contoh ekonnya ni dia kata, ustaz, ajar 4 orang anak saya. Bagus lah. Dia kata ustaz, sekali tu saya marah sikit lah. Dia duduk baca baik-baik. Dan tanam duduk kawan dengan kakak dan abang sebelah. Marah lah. Baca elok-elok. Dia angkat suara itu je. Baca elok-elok. Dah lah baca teruk. Dia tegur je macam tu kan. Mak dia turun. Ustaz, saya pun nak angkat suara ke anak saya macam tu. Ustaz jangan angkat anak suara macam tu. Tak baik. Kalau nak mengangkat suara, ustaz marah anak ustaz lah. Esok dia letak jawatan tu. Letak jawatan. Lepas tu saya kata kenapa letak jawatan? Tak ada ustaz. Anak dia kalau dia ni pandai baca, okey juga. Bengak. Kata jangan cakap macam tu. Tak baik. Kata sabar lah. Ustaz pun 5 tahun, 6 tahun. Ajar macam tu juga. Bapak dia mengajar bapak lagi. Mula mengajar anak. Lepas tu mengajar bapak pula. Bapak pula. Fa. Tu tak boleh sebut fa. Dia fa. Falamma, palamma, falamma, palamma. Tu palam-palam gitu. Tapi tu pasal fa. Dia orang lama. Dia duduk main palamma. Jadi tak akhirnya teruskanlah palam dia tu. Lama-lama dia boleh sendiri tu kan. Tapi nak kata tu kan, kesabaran tu tak ada. Tu sabar ni, budak-budak tak nak mengajar.
Ada pula yang mengajar, ni nak kena betul tak mentaliti ni. Bila saya jaga industri ni, saya tahu sebab kita semua satu fakulti. Saya timbal-timbangkan jaringan, saya akan bergabung dengan semua timbal-timbangkan daripada engineering, daripada sains. Tadi pun syarat dia. Daripada sains, mereka ni boleh dapat gaji 4,500 ke atas. Boleh dapat engineering, sains dan sebagainya. Pengajian Islam, kita ajaklah. Kata saya bergalakkan dia orang ni pergi baca Quran apa semua. Satu hari tu ada seorang dekat masjid, dekat Putrajaya. Jumpa saya, kata, Ustaz, boleh tak tolong bagi anak murid Ustaz seorang mengajar Quran anak saya? Biasalah saya bila dengar tu saya happy. Saya kata, elok sangat tu, anak murid saya ramai, boleh mengajar Quran. Saya pun memang nak galakkan dia orang ni biar pergi rumah-rumah mengajar Quran. Adalah semangat dia orang nak baca Quran, tuan-tuan. Jadi haji tu pergilah, okeylah, ni nombor dia lagi. Saya tanya lah terus, saya kata berapa orang anak? Dia kata tak amat Ustaz, ada 3 orang anak je, 3 orang anak. Lepas tu berapa seminggu berapa kali? Dia kata seminggu 2 kali ke 3 kali, antara 2 tu, 2 atau 3. 2 kali. Kalau tak ingat 2 kali. 3 orang 2 kali seminggu. Okey. Pukul berapa nak bayar? Di antara pukul 6 sampai 7. Beres. So 3 orang 2 kali. Settle. Balik ke universiti, saya pun beritahu lah anak murid, kata tuan ni adik-adik siapa nak mengajar Quran, ada orang nak minta mengajar Quran kat Putrajaya. Ramai kau nak kan? Saya pun bila tengok ramai tu, saya pilih yang terbaik lah, yang sedap suara, yang faham Quran. Saya bawa dia pergi. So saya kata, okey, telefon dia haji, pergi mengajar kat rumah dia. Pergilah rumah dia dekat Belah Tasik. Okeylah, saya pun nak beritahu lah, saya suruh dia berdiri sendiri lah, berapa dia dapat yuran, bayaran, orang tu, kita bincang tinggi lah, saya dah tetap kan. Lepas tu, lepas sebulan, saya jumpa budak. Pergilah budak ni. Jumpa, kita guru tu kan. Bila jumpa, macam mana ni, Mat je lah. Mat, macam mana kau punya mengajar Quran? Okey lah, kat Putrajaya. Muka-muka macam semusim tu. Tak ada nampak, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sebab kita tahu, sebab kita akan cari kerja untuk diorang ni. Kita ada. Boleh lah. Kau betul-betul kan? Kau cakap betul kan? Kau dapat, kau okey tak mengajar tu? Okey. Berapa orang kau mengajar? 5 orang. Tadi 3 orang. Angkat dan buat dia 5 pula. Kata macam mana 5 pula? Kau mengajar pukul berapa? Pukul 6. Sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 pula? Apa saya lama sangat? Dia kata bapak dan mak dia pun nak mati juga. Tapi bapak dia balik pukul 7. Jadi balik pukul 6 lebih. Pukul 7 mandi pukul 7 lepas maghrib. Pukul 7 pukul dia baca Quran. Itu. Lepas tu saya baca jadi imam. Saya jadi solat berjemaah dekat rumah dia. Bagus. Lepas tu kau makan rumah dia ke? Tak. Balik terus. Kau tak makan. Kau dah pegang budak tu sampai pukul 8. Tak makan. Tak. Balik saja. Okey. Saya tanya satu benda. Berapa dia bayar gaji bulanan? Tak apa Ustaz. Tak apa. Tak payah Ustaz. Haji berapa dia? Ngajar 5 orang 2 kali seminggu 6 sampai 8. Berapa? 3,000. Aku haji ya Allah. Semoga haji panjang umur ni, yang murah rezeki ya Allah. Kalau anak murid dia nampak orang macam haji, saya bersyukur kepada Allah SWT. Berapa ni tuan? Berapa ni? 800. Alhamdulillah. Bagus haji. Haji berapa ni? 500. Alhamdulillah. Haji? Ikhlas. Orang macam ni lah rosak haji. Itu sebab anak murid aku tak nak ngajar Quran. Contoh betul ni, dia bayar anak murid saya RM50. Faham? Bukan kita nak demand, tapi Allah fikirlah anak murid nak belajar. Dia tak dapat PTPTN, dia tak dapat barang, tak dapat JPA. Mak bapak orang susah, dia orang Kedah susah. Orang Kedah tu belah-belahian. Betul? Takkan kau tak boleh bagi sikit lebih? RM50. Saya pun tengok telefon saya pun bila pun dia kata RM50 Ustaz. Bila sebut RM50 tu saya macam kelabang. Saya kata ya Allah,
sangka boleh jadi. Saya ambil duit saya 500, saya bagi ke dia, sudah ada 520. Kau ambil, dia tak nak. Ustaz ni apa pula Ustaz? Ambil, Ustaz rasa bersalah. Bulan ni kau berhenti lah. Saya ikut telefon dia haji. Telefon haji, dia kata, Haji, apa cerita ni? Kenapa bagi RM50? Banyak masa tu haji ambil dia, budak dia macam ni. Dia jawab, Ustaz kena ikhlas. Saya kata Haji ni duduk dekat penjawat awam tau. Dapat kereta X70, jusasi, gaji atas 16,000. Tak usah sembang, aku tahu dapat gaji kerajaan, aku bekerja kerajaan. Kau jangan klaim tu. Kenapa Haji tak minta dengan kerajaan? Kata saya tak nak semua duit ni. Rumah pun rumah kerajaan. Patutnya jangan duduk rumah kerajaan, bagi balik kepada Kementerian Kewangan. Baru kalau ada orang macam Haji ni, kaya duit kita tuan-tuan, duit negara. Tapi Haji ambil juga. Patut Haji kena ikhlas. Otak saya kerja, tapi budak ni bukan kerja. Saya basuh dia bersih, alhamdulillah. Dan dia kata, Ustaz, bagi buat kawan aku nak masuk balik duit. Tak ada lah, dia kata begini lah, Haji tak boleh kena ubah bukan. Bila agamanya ikhlas, tapi engineer tu ikhlas kan tak itu senang. Rangka semua orang kerja engineer ni yang buat ni, pasang mikrofon tu kan, sound system, engineer sound system. Ini berapa ni pasang kat masjid? 80, 10, 100 ribu tu kan, kalau betul-betul yang betul hidup ni. Ini 120. Siapa engineer yang buat ni? Neraka dia. Ambil duit masjid 120 ribu. Kan? Tak boleh lah. Itu kerja buat dia, tugas dia. Nabi suruh bayar. Ini dia maksudnya bisnes, pekerjaan nak bagi orang Islam kaya. Islam suruh kita kaya. Itu sebab Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya. Sebab apa? Dengan kekayaan itu dia boleh buat macam-macam. Jadi jangan kita just mengasing-asingkan, membeza-bezakan. Oh, kalau belajar Quran tak payah-payah, tak boleh macam tu. Betul, ikhlas. Semua kerja ikhlas. Engineer buat dia sedap suara ni. Ikhlas hari dia buat ni. Sebab apa dia buat elok? Kapek yang pasang kapek. Apa pasang kapek? Saya tahu sebab saya antara tukang putih duit kapek ni. Kan? Orang minta gemuk kapek, kita pun tolonglah umum. Dapat 100 ribu, 80 ribu. Yang masjid Kelang tu sampai 200 ribu pakai Facebook saya. Alhamdulillah. Dia orang masuk duit terus ke masjid, dapat 200 ribu. Tapi dia orang baik. Untuk apa? Untuk kebaikan orang Islam juga. Itu sebabnya kita jangan fikir untuk diri sendiri saja. Kita kena fikir juga untuk agama, untuk orang nak hidup dan sebagainya. Saya bila jaga belajar 700 orang minggu saya tahu tuan. Sejak tahun kita tengok. Oh kesian. Nanti kita lepas tengok budak ni nak kerja tak kerja. Telefon dah lepas kerja belum lagi. Sebab tanggungjawab saya lepas di convocation, saya wajib telefon 700 orang ni confirmkan dia orang dah bekerja betul-betul. Itu tanggungjawab saya tu. Memang kena telefon. Kalau PA saya telefon pun tak angkat telefon. Dia kata Ustaz tak ada kerja Ustaz, macam mana nak buat ni? Kita pula kena fikir dia. Cari lah ruang-ruang kerja yang ada. Nombor 3, Iza asyad nasu fi jawin minal madih yata'allamu ridha wal mahabbah. Nombor 3 tuan-tuan, kita ni diajar dalam Al-Quran untuk banyak memuji. Itu sebab Nabi SAW tak ajar kita mengutuk dan menghina orang. Tak boleh. Bila kamu belajar memuji, Nabi kata apa ni, ulama kata yata'allamu ridha wal mahabbah. Kamu akan belajar kasih sayang. Contoh kita hidup dalam masyarakat ni, kita hidup dalam masjid ni. Tuan-tuan tengok apa yang kita dapat. Daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Ekor sampai sejuk tuan-tuan. Saya kalau tahu sejuk ni saya pakai dengan panjang tadi. Sejuk betul. Oh ya tuan. Tak, tapi tuan-tuan, ada orang dia takkan puas hati. Dia, apa benda ni? Dia macam mayat dia berubah tu. Dia kutuk akan kutuk. Manusia dia kutuk nombor 1. Tapi percayalah, adakah kutukan itu membina? Tak. Sebab kita ni, bila saja orang buat baik, kita puji lah. Puji je. Orang bagi kapek, alhamdulillah, terima kasih kepada penerima kapek. Kan? AJK, terima kasihlah tolong uruskan kapek. Aircon sejuk, alhamdulillah, terima kasihlah AJK. Sebab AJK dulu dan hari ini tolong buat sampai aircon sejuk. Ada tempat masjid tak ada aircon. Terpaksa buat kutipan, terpaksa beli kipas besar. Tuan-tuan tak payah kipas besar, terus aircon macam ni lah. Ni dulu buat-buat memang aircon dah ada masjid. Tak ada kan? Ada. Kalau tengok cara jadi ni datang kemudian ni. Kan? Datang kemudian kan? Tengok. Alhamdulillah tuan, bersyukurlah. Bila kita memuji orang, Nabi setiap kebaikan orang kita puji. Jangan kita banyak komen. Kalau komen orang tak selesai pula lah.
Tuan-tuan komen banyak-banyak. Oh, imam ni tak sedap betul, panjang. Kan dia baca pendek. Ada pula yang orang pendeknya ayam orang pendek. Hari imam tak jawab macam itu. Ekor sejuk, marah juga. Panas, marah juga. Dalam juga dia tuan. Ni sembahyang 8 ke 12? 8 ke 20? 20. Oi, gaduh dan dulu. Ni apa benda ni? 20 ke? Apa tak? 8 yang buat 8. Yang masa 20. Yang bising ni tak datang pun. Sembang semua tuan. Nombor 4. Idza 'asha an-nasu fi jawfin min al-musyarakah yata'allamu al-'atab wal karam. Nombor 4. Bila kita hidup dalam bermasyarakat, Islam pun hidup bermasyarakat. Kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hidup bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, kita tak kira. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar yata'allamu al-'atab wal karam. Pemberian. Sebab masjid kita buat buka puasa. Masjid kita buat buka puasa. Berapa sehari? Buka puasa. Berapa ribu? 3,500. Okey. Kami UKM satu hari 10 ke 15,000 orang. 15,000. 10 ke 15,000 ringgit kosnya. Sebab apa? Sebab yang datang makan tu 2,000 orang. Allah, student tu sorry tuan. Budak-budak ni makan. Student dia datang makan macam Ya'juj. Habis. Tak ada yang tinggal. Kita tengok kita kesiannya. Baru ni sampai puasa. Sedih tu. Allah, tak cukup. Sampai ada seorang tu, saya bagi tazkirah. Seorang tu datang, terus dia bagi 15,000 cash. 15,000 masuk, bagi ke Bendahari UKM, bagi makan untuk satu hari, bagi semua. Tapi tuan-tuan, 15,000 ringgit sehari, tapi tak pernah kurang. Tak pernah kurang duit. Ada je duit. Ada je duit. Kutipan untuk apa? UKM punya masjid tu, orang bagi, bersyarah bagi gini hari, 16 juta tahun lepas. Potong gaji, bayar zakat. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa orang tak kira nak bagi? Sebab environment kami itu, environment anak-anak B40 ramai. Tu bila kita makan, tuan-tuan, saya pernah sekali tu saya buka puasa. Buka polistri tu, buka polistri sebab kita tak istirahatkan kepada pelajar. Orang tua pun datang sebab situ ada rumah flat-flat. Orang datang, satu family datang. Saya buka dia tu, ada nasi minyak putih, ayam merah dengan apa? Yang timur tu. Acak timur tu. Tuan-tuan, kita dah biasa makan. Tengok, Allah. Terus tu dalam kepala. Kalau buka puasa rumah ni, dalam hati. Hati bosan. Kita ni ustaz. Kalau tak ustaz lagi tu. Tuan-tuan, ni aku ni tu ada orang buang-buang. Jadi saya membasiran orang tu buang makanan ni. Tuan-tuan kata, ni dalam hati kan. Tiba-tiba ada dua orang budak kecil macam ni main game. Budak berapa umur? Adik? Berapa? Lebih kurang ni lah. Kecil lagi saya, kecil lagi. Duduk kat sini dua orang. Dia adik-adik. Lepas tu bapak dia kat depan. Dia dua orang tu makan tengok. Dia trigger dia tu. Saya tengah makan, saya makan kawan. Dengar budak tu. Apa? Sedanglah makan kat sini ayam merah. Pak, bila dia sebut dia mati saya. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dia menikmati makanan. Dia bersyukur dengan makanan ikan ayam tu, ayam merah. Kita selalu tengok, kita kata biasa. Tapi budak tu, kita tahu, dia kata kalau kau rumah kita tak dapat makan macam ni kalau boleh tak kita datang lagi. Dia nak datang sampai ayah kata nanti kita pergi lagi, kita cari lagi tempat lain. Tuan-tuan, sebab kata ulama Syekh Tawad Syarawi, bila kau hidup dalam suasana masyarakat, kamu tengok orang susah, kamu takkan rasa gedebuk dalam mata. Dia ta'alam al-Allah, kamu akan jadi murah. Sebabnya ada orang pun ini bercakap juga tuan. Golongan B40 nak pergi haji kadang dapat subsidi. Adalah kawan-kawan kita dalam grup. Dia orang ni semua gaji 10,000 bulan dah tuan. Dia kata apa nak bagi subsidi pada geng B40. Dia orang ni tak payah pergi haji. Dia orang tak layak pergi haji. Bagikan M40 dengan T20.
Sebab kita memang dah layak, bagilah kat kami. Tuan-tuan, orang macam ni sebab kau tak pernah masuk kampung kan. Kalau kau masuk kampung, kau pergi ke kampung-kampung, kami pergi ceramah sampai ke kampung, tuan-tuan, masuk dalam hutan, masuk dalam felda, dia tanya pakcik nak pergi Mekah? Nak pergi Mekah. Pakcik ada duit? Tak ada 2,000 je. Tuan-tuan, orang macam ni, dia miskin tapi dia nak jejak kaki dekat Kota Mekah. Tidak ada diskriminasi di Mekah ni. Sebab nak bagi subsidi itu hak kerajaan. Fikir kerajaan yang fikir macam mana nak bagi, macam mana nak salurkan, itu hak kerajaan. Jadi kita jangan cakap sehingga kita lupakan orang susah. Adalah sebab kenapa dia orang dapat subsidi. Saya Retno dapat subsidi sebab apa? Bawa orang yang ada duit ni tuan-tuan, M40, T20, bawa kalau pakai muasasah ni sampai kat Mekah, dia akan komen juga, saya bawa haji ke apa tuan. Bila makan muasasah, makan ikan jeket, tiap-tiap hari makan ikan jeket, mahal juga. Ni apa ni makan ikan jeket, badan dia macam jeket tadi. Tu kat Mekah, sebab apa? Sebab dia orang ada duit tapi pergi ke muasasah. Sebab ni tuan-tuan, kita kalau elok ni jangan bercakap lah tentang isu orang susah kalau kamu tak hidup dengan dia. Dan terakhir, idza asyan nasu fi jawmin minan muzaha yata'allamu as-sidq. Bila kamu hidup sentiasa hidup dalam masyarakat yang bercakap benar, kamu akan mudah mempercayai orang. Sebab kita duduk dalam masjid ni, kita mudah percaya orang nak minta duit, orang masjid nak minta duit, kita bagi. Sebab kita percaya dia tidak akan tipu kita. Dia tidak akan menyusahkan kita sebab orang baik. Sebab hidup kita, Quran dia ajar kita untuk bercakap benar, jangan menipu, jangan menyusahkan orang. Jadi akhirnya kita akan belajar sesuatu. Sebenarnya Al-Quran penuh dengan akhlak dan integriti. Jadi sebenarnya daripada Quran ada 5 benda. Sebenarnya banyak, saya bawa 5 saja untuk malam ini. Pertama, kita akan belajar yakin diri untuk buat amal ibadat. Apa orang cakap dia yang penting aku buat. Orang kata sembahyang malam, sembahyang malam, mayat sebelum tak sembahyang, tak aku buat Ramadan, aku nak buat. Yang kedua, kita akan belajar sabar. Yang ketiga, kita akan belajar kasih sayang sebab banyak memuji. Nombor 4, kita akan belajar pemurah sebab melihat kesusahan orang keliling kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar apa? Kita akan belajar mempercayai orang. Sebab Islam dia mengajar kita untuk sentiasa bercakap benar. Dan kita selalu bercakap benar, orang akan percaya kita. Suasana semua orang semua percayai kita, maka kita tidak akan menipu orang, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikasihi dan diberikan rahmat di bulan Ramadan yang mulia ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan panjang umur, murahkan rezeki insya-Allah dan diberikan malam Al-Qadar, dan saya doakan kita panjang umur boleh bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah merahmati kita semua. Maafkan saya kalau ada salah dan silap, terlebih lebih sedikit masa. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah insya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.